Dan kita akan shoot pakai konsep POV. Jadi muka saya tak nampak. Saya akan rig kamera tu kat kepala saya. Apa yang kamera tu nampak itu adalah mata saya sebenarnya. Takkanlah I nak takutkan korang. Takkanlah I nak cakap macam kat sebelah kau ada hantu. Faham tak? Tiba-tiba dia ada kat situ and dia panjat atas bahu saya. Dia panjat atas bahu saya and then dia cekam kepala saya. So that's why semalam sakit gila kepala. So kenapa saya jerit tu is because dia dah naik atas bahu. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Isman Huzi. Selamat datang ke YouTube channel saya. Dan hari ini kita berada dekat set Uncle Sister untuk Uncle Sister Special. Dia macam movie tapi kita letak dekat YouTube channel his. Tapi ini behind the scene je. So first day, ya Allah sekejap. So first day shooting kita orang shoot dekat KL. Korang tengok footage ni dulu, okay? Day one. Semua tengah buat swap, so safety first. Safety first. Nanti ada kata tu macam-macam nanti. Yes. Tak, masalahnya tempat. Tak, sebenarnya tempat ni dia macam tak chill tau. Jauh-jauh Hanan, okay, I akan pilih tempat yang paling tak chill sekali. I tak pernah tahu buat yang look so, ni. You open this pregnancy test. You kena cough and spit. Spit some saliva inside here. Gross. Sebab tu lah I buat yang hidung je. Walaupun sakit, tapi dia macam bermaruah. To protect my modesty, I akan tutup bahagian ni. Take the... Are you okay? Yeah, I'm okay. Cuma I tak nak orang disgusted tengok ni. Don't see my saliva je. Sebelum kita start shoot, nanti yang akan shoot untuk YouTube yang vlogging ni adalah Ehsan. Pusing. Nama saya Ehsan. I will be your behind the scene cameraman for Uncle Sister. Saya akan bagi soalan wajib. Soalan wajib pertama adalah masih single? Masih. Okay, ni menunjukkan saya negatif. Saya tak hamil. Alhamdulillah. Falisha came to my house tau. Untuk rehearse ni lah Uncle Sister ni. So we finish late. So nak balik tu I teman dia pergi parking. Parking tu kat belakang lah. Parking tu sunyi lah. And before that I ambil IG story. Just like, hey, we're just two girls walking peacefully to come. Tengah I ambil tu, pocong tau. Tu I jerit tu. Dia dah experience dah. I jerit tiba-tiba macam tu. Lepas tu dia pula macam dia freak out gila babi. Malam kan? You saw that? Yeah. La ilaha illallah. Sebelah kita macam longkang besar kan, parit besar kan. Dia keluar dari situ. Lepas tu dia balik seorang. So sepanjang dia balik tu I cakap tak apa, you video call I sampai rumah. You see what I have to live with? Hai, Assalamualaikum. Saya Nel Hanai. Saya adalah Uncle Sister. Short film dokudrama Uncle Sister Expose ni. Producer, penulis skrip dan juga saya disuruh berlakon oleh director. Oh my god. Oh, dah hantu dah keluar. Sebenarnya cerita ni saya tak nak, sumpah tak nak berlakon. Sebab actually aku paling benci orang yang produce lepas tu dia berlakon sendiri. Tapi ini adalah dan kita akan shoot pakai konsep POV. Jadi muka saya tak nampak. Saya akan rig kamera tu kat kepala saya. Apa yang kamera tu nampak itu adalah mata saya sebenarnya. Ini untuk yes. Lori. So kita buat jadi hantu. Kita jadi hantu, kita beralih ke sini ya guys. Korang buat konsep POV. Idea dia adalah untuk bagi korang experience lah. Oh, hijab mata terbuka tu apa? Macam mana? Macam tu lah. So kat sini kita ada siapa ni? Macam kenal lah. Sofian akan specialize on VFX lah. Betul, so akan coordinate shooting. Betul. Dan kita tengok apa yang kita boleh buat untuk VFX. Kalau boleh kita nak mencantikkan lagi video ni. So buat VFX ya? Ini belacan kita bawa daripada tiba. Kita buat mula yang paling simple lah untuk projek ni. So hari tu Kak Rina datang office saya. Dia ukur je. Ukur muka dengan meja sama je. Nanti dia ni dah siap-siap buat kat rumah. Tepek je. Sebenarnya kita boleh pakai prostetik tapi itu agak mahal. Prostetik. Akan pakai apa? Ini kita pakai latex lah. Oh, latex. Akan letak protector lah untuk saya. Yes, kita ada. Tu cakap you allergic ke tidak? Saya allergic pada kebodohan tiba. Kebodohan manusia saya allergic. So untuk ini saya dengan Sandra. Apa nama hantu dia? Apa nama hantu ni? Tak bagi tahu kat kamera. Penonton. Untuk ini kita dia panggil makhluk hodoh. Hodoh ke? Tu lah. So sebab tu lah dia kena ada dua orang buat. Nak burukkan ni susah. Untuk projek ni memang dia ada dua karakter ya. Karakter yang sangat-sangat
angkuh jugalah sebenarnya. Oh, angkuh Angkuh. Saya nak minta interview abang boleh abang? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Din Sani. Saya sebagai pengarah dalam projek Anchor Sister ni. So kita harap kita dapat buat yang terbaik. One more. And hi, nama saya Din Sani. Just for the camera, saya nak cakap getah dia bau Sumpah aku ingatkan macam aku dah mandi tadi, siap shampoo. Takkanlah bau aku kan. Mustahil bau aku. Saya pembersih seolah-olah bau dia macam mana. Saya nak explain kat diorang ni. Bau dia macam stokin lelaki lepas main bola. Jijik sister. Tiba jijik sister. Angker jijik. Dia macam tak tahulah kenapa, tapi saya rasa kulit saya boleh bernafas. Tapi dia gatal. Tak, dia bukan gatal, dia macam irritated. Dia macam yelah ada benda kat muka kan. Ada komitmen. Haze punya komitmen untuk menjayakan Anchor Sister. Tak adalah komitmen, pelakon lagi tinggi. Kau tahu tak aku tak ada skrip dalam ni. The only time saya bersuara dekat behind the scene. Tiba first time aku diamlah konten. Hai, okay, hari ni kita akan discuss pasal kejadian yang berlaku luar daripada kamera. Tempat tu yang kita pergi tu memang keras ke? Sebab saya ni memang tak sensitif dengan benda-benda macam ni. Sebab tu dekat situ saya boleh tapi saya tengok orang lain macam tiptoe gak lah. Dia macam tiptoe, dia macam berhati-hati apa semua. Aku je yang macam menenari kat situ. Betul kan. Tempat tu okey ke tidak sebenarnya? Kalau tanya Hanan, semua tempat berhantu. Sebab hantu ada di mana-mana. Tapi kalau kalau Abang Din? Okay, first kali Abang Din masuk tempat tu, Abang Din pernah shooting tempat tu. Paling concern is sebab ada penagih dadah ataupun yang lepak-lepak orang gila lepak kat situ tau. Tetapi tiba-tiba masa Abang Din masuk kat dalam rumah tu, tiba-tiba Hanan dekat luar. Abang Din masuk seorang macam mula-mula dengan diorang, tiba-tiba diorang tinggal. So macam pelik lah, tapi kita macam Abang Din macam okay, faham. Sebelum tu Abang Din dah pernah di brief yang Hanan ni boleh nampak benda-benda macam ni. So bila Abang Din berjalan dengan korang, tiba-tiba korang tinggal Abang Din seorang-seorang, Abang Din macam okay, aku dah faham dah. So dia nampak lah binatang ni dekat pokok besar ni. Something macam tu tau. Pokok besar mana? Dia ada pokok besar tau sebenarnya masa kita shoot tu. So baju yang aku pakai ni adalah baju yang kita boleh tukar baju macam ni. So sebab dia besar apa semua. So yeah. Ini baju berenang sebenarnya. Bila Abang Din masuk dalam rumah tu, Abang Din terus bagi macam okay, Assalamualaikum, aku datang nak kerja kan. So bila Abang Din masuk datang nak kerja tu, Abang Din sebab itu macam petua bagi Abang Din lah. Sebab Abang Din sebelum ni pernah buat cerita tu dan Abang Din pegang petua ni. Siapa ni? Actually I belum tengok lagi tau. Oh my god. Arwah ni dulu, dosa dia bila kawan-kawan tanya cakap dia on the way, padahal tak. Jangan cakap on the way. Tahu tak, saya benda ni datang sekali dengan tariannya. Hari tu kita orang ada seorang koreografer datang office tau. Kita orang belajar, bukanlah belajar menari, dia belajar koreograf. Koreograf apa? Koreograf menjadi hantu. Koreograf pergerakan ni. Saya. Pusing. Oh, jadi. Okay. Hai. Okay, so hari ni kita ada Zul. Daripada mana? Daripada Us Dance Company. Dia adalah seorang koreografer. Dia akan koreograf Haze punya wedding dance lah tiba. Lambat lagi. Nanti Haze akan jadi hantu. So apparently yang Hanan nak adalah hantu tu mempunyai pergerakan yang spesifik. Lepas tu Zul ada dekat sini. Ya, betul. Zul pernah masuk dalam kita orang punya show kan, Angka Motiviral Junior. Motiviral Junior, betul. Motiviral Junior adalah salah satu episod tu lah. Aku tak sure kita upload ke YouTube ke tidak. Ada. Ada okay. So nanti inilah dia. Okay. I pernah berlakon teater yang jadi hantu merangkak tu. So I memang dulu tu dalam 10 tahun lepas. Sekarang I punya skru sudah berkarat ya. Oh by the way, baju ni saya beli kat bawah. Ni adalah t-shirt perempuan. So ya. Daripada korang figure out macam ni baju perempuan je. Ya, memang baju perempuan. Ni je pilihan yang ada. Yes, ni je pilihan yang ada. Aku salah pakai baju hari ni. So it's either this ataupun topless. You choose. Yes. Betul, belum apa-apa. Penat lah beli baju kat bawah. Rasanya apa bentuk koreografi yang kita akan buat hari ni? So, koreografi dia kita akan more to grounded. So, lebih kepada merangkak. Grounded, maksudnya humble. Grounded. Dia merangkak. So, dia akan banyak main kekuatan tangan, kaki. So, untuk transfer weight. So tu baguslah untuk ada banyak way nak transfer ni. Boleh. Nak berapa bagi tahu. Depan. Tabletop. Tabletop. Yes. Shana Major. Lepas sikit badan. Betul. Nah, kita belajar merangkak.
I macam suka berangkak. Merangkak pun kena belajar. Kaki kanan pula. Betul. Macam Catwoman sikit. Nampak betul. Okey, untuk ke belakang. Macam elegan. Penat ni jajan macam kucing. Betul. So ke depan balik. Kejap. Ya Allah, berapa kali aku dah buat ni? Kita buat slow tempo. Kita cuba buat faster pula. Tak, kalau fast tu editor boleh fast forward. Tapi nanti korang tengok movement tu masuk tak dalam filem. Kau belakang. Weh, cantik. Pusing. Kita pergi belakang. Kau nak hantu ke buruk ke cantik? Aku tahu movement ni aku nak. Ni dia memang koreografer. Sebenarnya graduan tari daripada Aswara. So sekarang dia ada his own dance studio, company dia punya. So kalau korang yang berminat nak belajar dance, macam mana Zul? Tengok Us Dance Company punya Instagram ataupun www.usdancecompany.com. Dia juga ada buat macam CSR lah. CSR, ya, betul, CSR. So apakah, boleh cerita sikit CSR korang tu apa? Bengkel tari secara percuma untuk orang-orang luar. Percuma je. Tari asas zapin dan juga asas joget. So free je? Sangat free. Nak join tu boleh pergi ke www.forgingtraditions.com. Makan budak. Kepada director-director di luar sana yang perlukan hantu yang fleksibel, silakan ambil saya ya. Action! Okay, cut. Alright. Okay. So, how was my performances now? Very good. I like it so much. Yes, please subscribe. Tiba. Subscribe kat bawah tekan. Free saja. Subscribe. Tak. Hazman Huzain. Aku gurau je. Aku tak pernah buat macam tu kat YouTube aku. Adik buat apa kat sini? Tak ada kerja. Saya dengar adik ni penakut Saya tengah buat kerja ni. Oh, tengah buat kerja. Saya tengah buat kerja bang. Pasal apa tu? Itu Illuminati ni. Prince Bin tengok suka. Tiba. Oh, ni marking ke? Ini dah mati. Weh, gila lah korang ni spesifik gila buat kerja. Nak senangkan on editing nanti. Oh, nak senangkan editing lah. Betul. Baguslah diorang ni kerja Apa dia? professional industry. Hello. Sofian kot. What are you talking about? This is Sofian. The Sofian. Sudah. Ambil. Dia tak follow aku lagi Apa dia? kat Instagram. Dia tak follow kau kat Instagram? Ih, tak malu. Letak Instagram. So letak Instagram kat sini Tak malu. Letak Instagram kat sini. Whatever. Tetapi yang the best part, bila Abang Din turun bawah tangga yang tempat Haze turun yang kejar hantu tu, suddenly Abang Din rasa macam dizzy tau. Macam masuk tempat-tempat yang something horror sikit lah. Abang Din akan rasa macam dizzy tau. Dia macam tiba-tiba macam otak kau macam something macam dalam dunia kau. So macam okay, so Abang Din tahulah benda tu ada. So kita kena respect. Tapi bila kita turun bawah tempat Haze tu, Haze kejar tu, itu tempat tu macam ada something sikit lah. Ya Allah, bang, nasib baik saya tak kena buat scene kat bawah tu. Nasib baik Fai yang buat. Kat bawah tu memanglah kat situ ada hantu lights out tu lah. Hantu yang macam hantu lights out tu. So dia dah main-main lah kat bawah tu. So nasib baik hari first tu abang suruh Fai yang buat scene tu. Dengan Fai Haze. Dengan Haze. Tapi sebab Haze ni campak dekat tempat-tempat yang keras ke apa ke, memang jenis memang perangai macam tu ya sebab bukan tak percaya. Cumanya saya percaya kepada a higher being. So benda-benda lain macam tak penting. Nak bagi feel lagi tak? Jangan lari Neni tawa. Oh no.
Dia betul enjoy dia punya role as hantu Tanya pendapat akak tu. Macam mana nyanyian saya tadi, Kak? Oh, seram. Suara pun memang best. Boleh buat teater di Istana Budaya. Gunakan suara dia tu. Okey, kalau begitu akak dari sini. Saya dah perform sebelah akak. Tak payahlah. Sofian. Tak payahlah. Ya, hati-hati jangan. Sofian. Kesian. Hari ni kita berada dekat Banting Day 2. Hari ni Haze akan jadi hantu yang berlainan. Oh, just nak bagi tahu yang hantu Haze akan berlakon ni kan adalah hantu yang sentiasa ikut Hanan. So ada kemungkinan dianya ada kat sini juga. Yang betul lah. Based on real punya story. Kalau awak perasan semalam dekat set ada tulisan Azazel kan. Betul. Itulah kita orang Haze dengan Hanan panggil benda tu malaikat maut. Tapi sebenarnya bukanlah malaikat maut sebab netizen jenis yang macam bukan malaikat maut. Benda tu dia pernah cakap kat Hanan tau. Waktu tu Hanan pergi jogging. Lepas tu dia pernah tegur Hanan cakap, kau cerita pasal kita orang Seriously? Punya Haze ada subscriber daripada golongan hantu. Dia subscribe hantu? Tak tahulah, nanti kita tanya. Okay. Buat main. Okay, sorry. Astagfirullahalazim. Terbalik. Cerita ni pasal pengalaman saya, satu-satunya perempuan, kru perempuan dalam sebuah production ni. So kita outstation, kita pergi satu homestay. Homestay ni kira ada gangguan lah. So hari ni kita akan shoot scene tu dekat sini. Watak perempuan ni akan sampai, lepas tu dia akan duduk dekat homestay ni sorang-sorang. Hari ni saya buat assistant director. Di sinilah akan ada pocong datang malam nanti. So nak tahu siapa jadi pocong? Pusing kan? Bukan. Nak tanya ke dia semalam, kita kan kat tempat lain. Semalam kita shoot dekat rumah Usang lah. Kat situ memang macam-macam lah, bukan kita saja lah. Bagi saya benda tu tak ada masalah kalau kita beramai-ramai. Tapi at one point, masa tengah shoot malam waktu tu, tiba-tiba saya sedar saya seorang je ada dekat situ. Saya kena masuk satu bilik kecil ni. Bilik kecil ni adalah bilik sebenarnya bomoh melakukan pemujaan lah. Dekat dinding dia tu ada lambang, kalau tahu Saturn pentagram, ajaran sesat punya lambang. So saya masuk bilik tu, saya tengok lukisan tu. Tapi apa jadi dalam bilik tu, kamera kan kat kepala saya, kat helmet. Jadi dia pegang helmet saya tau. Dia nak arahkan kepala saya pergi mana. So waktu tu saya ingat dia ada lagi kat belakang. Tapi tiba-tiba tak perasan, saya tak perasan saya seorang. Tiba-tiba saya rasa macam ada tangan yang kasar-kasar, macam tajam-tajam ke, macam cekik leher saya kat dalam bilik tu. So saya macam takkan director aku cekik kan. So bila pusing dia dah tak ada. Kat situ dah tahulah macam alamak. Dia dah start ni kacau kan. Haze masuk juga kan bilik tu. Bilik tu bau busuk kan. Oh you tak bau bilik tu bau busuk gila. Sebab semalam I pakai latex kat muka. Latex tu pun dah busuk. Apa yang korang dengar kat luar? Kalau saya dengar jeritan kita tengok daripada Haze dengar apa? Saya dengar orang menjerit lah. Lepas tu macam ada artis tengah ni make upkan tangan. Oh dia ternampak kot. Steady ada. Sebab Haze dah biasa. Haze dengan Nel memang dah masak dengan perangai Nel. Dah masak. Kenapa waktu tu terjadinya jeritan itu? So ada satu makhluk ni, senang paling describe dia macam hantu lights out tau. Ada hantu ni tau, dia kurus kering, dia ada macam rambut, mata dia macam just cahaya macam tu kan. Tiba-tiba dia ada kat situ and dia panjat atas bahu saya. Dia panjat atas bahu saya and then dia cengkam kepala saya. So that's why semalam sakit gila kepala. So kenapa saya jerit tu is because dia dah naik atas bahu. Kan semalam adalah I punya scene menjadi benda tu. You ada tengok I buat benda tu? I tak boleh tengok sebab the thing dekat dengan orang-orang yang pakai makeup effect semalam. So masa I buat tu adalah. So ada beberapa orang yang pakai makeup hantu tau. First day adalah Felicia dengan Haze. Makhluk-makhluk ni dia actually suka lepak dekat orang-orang yang pakai makeup as effect, special effect makeup. Tapi dia lepak sebelah korang je lah. Tapi time tu kita shooting. Takkanlah I nak takutkan korang. Takkanlah I nak cakap macam kat sebelah kau ada hantu. Faham tak? So actually kalau you pakai makeup Pontianak, merupa Pontianak tu ada kat sebelah you. Macam tu. So was that what you saw? Yeah. Jadi makhluk hodoh. Yang sebelah I adalah makhluk hodoh juga. Tak ada. You punya macam just a shadow tinggi-tinggi you tapi tak detail muka dia. Pontianak kanak-kanak ke? Mana gula-gula? Kak Rina, kalau saya nak belajar makeup kat akak kan, akak ada buat bengkel tak? Dia sebenarnya ni macam projek Artist Sister yang Kak Rina join ni sebenarnya adalah untuk melatih orang baru yang nak cuburi bidang produksi ni. Ramai pandai buat efek, pandai buat makeup cantik, tapi bila kat onset orang banyak cloud, kejar timing, adab etika macam mana. So bila you practice kat situ baru you boleh pergi ke industri tu. Kalau tak ada persediaan tu macam mana, kan betul tak? Akak nak ajak lah kawan-kawan adik-adik semua yang baru-baru tu kan, carilah ilmu kat mana-mana pun. Cakap more kepada you nak langkah ke bidang produksi macam mana, bermula macam mana, sebab tak semua orang bisa dapat info. Boleh contact Kak Rina 011 310 71
244. Yang rumah semalam tu kan Berhan. Tak tahulah berhan ke apa, tapi saya rasa tempat tu keras lah. Kak Sandra ni selamba je. Macam saya suruh dia ni seorang teman aku duduk belakang. Dia selamba je dia ni teman. Okay, kalau syuting ni kita ada macam-macam location. Dia bukannya location yang indah-indah tau. Location yang contohnya naik bukit tu. Tinggi naik bukit tu kena bawa barang lagi. Masuk Putih Guru Ledang ke masa naik bukit tu? Putih Ledang macam-macam lah. Lepas tu kena on set dalam laut selama 6 jam tak boleh ke darat. Dalam air. Macam-macam dugaan lah. Apa? Dalam gua ada, dalam hutan. Ni yang dalam hutan macam-macam binatang korang akan jumpa. He's baik kan Kak? He's okay. Sangat-sangat dia sangat apa nama? Talented lah. I dengar dia boleh nyanyi. Saya dengar dia boleh nyanyi. I boleh nyanyi lagu. I boleh nyanyi lagu Jawa yang macam berhantu. Dengar Nak dengar ke? Saya nyanyi tu memanggil-manggil. Alamak, tak nak. Tak ya. Sekarang ni dah pukul 10.30 malam dan saya dah tunjuk kepada anda seekor hantu kegemaran anda semua. Cik Chong. Tak melompat apa semua lah. Dia cuma apa awak punya action? Letak kepala dia ni, daki dia kat cermin. And then baring. That's all. And then apa? Baring. Lepas tu kita ramai-ramai pijak. Itu boleh ke? Boleh kan? Mok lu, dislike. Kita orang kat Banting sebenarnya tau. So dekat depan kita orang ni ada rumah-rumah orang kampung apa semua. Aku harap dia tak report polis saya. Biar nampak pocong lah, biar nampak pontianak lah, apalah, kesian orang kampung ni. So ini wataknya lah Cik Po ataupun Cik Chong. Yang mana Cik Chong ni dosa dia ketika hidup adalah dia pakai kancil turbo. Exhaust tu dipotong, so dia bising lah, mengganggu kejiranan. Bayangkan situasi dia ini adalah di rumah anda. Sekejap lagi dia ada satu shot lagi. Cik Chong ni menghadap korang punya tingkap. Macam tu. Jom kita tengok. Lepas tu dia pusing gigi lepas ni. Timur pula depan ni. Aku nak vlogging pun tak boleh. Jadi kita tengok situasi kat dalam ya. Cik Chong buat tingkap lah. Kalau nak epic kan tiba-tiba betul-betul punya ada kat situ. Macam mana? Matilah nak. Jadi sementara Cik Chong tengah shoot dekat luar, saya akan bertukar. Transform. Menjadi wanita. Tiba menjadi wanita. Satu kerja pula dah lari Australia kan. Tapi antara banyak-banyak hantu, ini adalah paling mengundang. Bukan dalam cerita ni, tapi dalam kehidupan Hanan. So yang ni background story dia macam saya cerita tadi. Dia ni makin lama makin dekat. Ni ada Hanan pernah cerita dekat yang episod Uncle Sister yang Kyle Syafiq tu. Syafiq Kyle. Mula jumpa kat situ. Lepas tu Hanan jogging. Dia tanya, korang cerita pasal kita orang Aku tahu kau tengah bercerita pasal kita orang. Jangan cerita. Ini adalah rahsia kami. Benda tu cakap kat dia. So Haze akan jadi benda tu. Yes, mengundang. A few moments later. Okay, so Haze punya makeup dah siap. Oh, hello. Buruknya. Betul lah Hanan. Muka aku macam ni. Macam pondan-pondan tua yang terlebih overdo diorang punya botox sampai filler. Macam ni lah. Rupa korang lah tiba. Bodoh lah situasi ni. Hantu mabuk. Inilah full look dia. Tak ada senjata. Ini betul kan? Ini bukan plastik. Yes. Betul. Dah ditumpulkan. Tapi masih lagi kau nak bunuh orang boleh. Tarik nyawa orang boleh. Tapi Pak Cik tengah cuti hari ni. Ada syuting. Ada syuting. Aku macam M. Nasi lah tu. Lain nasi kerjaan Wazir. Nasi. Tak ada sama itu hut-hut lang bersilang kui bersekui.